Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ya, kita masih lagi di bab 2, respirasi. Jadi pada video pembelajaran pada kali ini, cikgu akan masuk ke 2.2 pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Okey, jadi masihkah anda ingat lagi di 2.1 kita telah belajar tentang laluan udara dalam mekanisme pernafasan, ya, dimulai daripada lubang hidung sehingga ke alveolus. Jadi dalam 2.2 kita akan bincangkan apa yang terjadi di alveolus ni dalam konteks pertukaran gas, oksigen dan juga gas karbon dioksida. Ya, maksudnya gas oksigen masuk semasa kita bernafas ataupun sedut nafas, dan gas karbon dioksida akan dilepaskan ketika kita menghembuskan nafas. Baik, di sini adalah satu gambar rajah yang menunjukkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam badan manusia. Jadi dekat sini kita akan bincangkan bagaimana bermula daripada udara tu disedut masuk. Okey, jadi kita dah belajar tentang laluan udara tadi. Jadi udara tu akan tiba di alveolus, alveolus yang bulat ni. Apa yang akan berlaku? Kita tengok yang nombor 1 ni. Ya, oksigen akan masuk. Jadi oksigen akan masuk ke mana? Okey, udara yang disedut ke dalam alveolus mempunyai kepekatan oksigen yang lebih tinggi daripada kepekatan oksigen dalam darah. Oleh sebab itu, oksigen akan meresap masuk melalui dinding alveolus ke dinding kapili darah dan ke dalam darah. Maksudnya di sini, udara yang dimasuk ke dalam alveolus tu yang mempunyai kepekatan oksigen yang tinggi. Jadi pergerakan udara adalah berdasarkan perbezaan kepekatan oksigen. Jadi kawasan yang oksigen tinggi, dia akan bergerak ke dalam ataupun akan bergerak ke kawasan yang kepekatan dia rendah. Jadi sekarang ni daripada udara yang kita sedut tadi, oksigen tu tinggi. Jadi dia akan masuk ke dalam alveolus dan seterusnya masuk ke dalam kapilari darah. Okey, ini yang berlaku. Oksigen ni dia kaya dengan oksigen ataupun kepekatan yang tinggi. Kat sini kepekatan oksigen rendah, dia akan masuk daripada alveolus tadi ke kapilari darah. Okey, seterusnya kita tengok apa yang berlaku di nombor 2 ini. Okey, di dalam sel darah merah terdapat sebatian berwarna merah gelap yang dikenali sebagai hemoglobin. Hemoglobin akan berpadu dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin yang merupakan sebatian tidak stabil dan berwarna merah cerah. Jadi oksigen itu akan pergi ataupun akan bercampur, akan bercantum dengan hemoglobin. Nampak persamaan ada. Hemoglobin dia akan bercampur dengan oksigen yang masuk tadi, dia akan membentuk oksihemoglobin. Jadi oksihemoglobin ni merupakan sebatian yang tidak stabil dan warna dia merah cerah. Hemoglobin warna dia sel darah merah warnanya adalah merah gelap. Okey, baik seterusnya sampai di sini apa yang berlaku kepada oksihemoglobin? Darah yang mengandungi oksihemoglobin ini diangkut dari peparu ke jantung dan dipam ke bahagian lain dalam badan. Okey, jadi sekarang dia berada di sini. Jadi ini adalah peparu, kawasan peparu. Jadi oksihemoglobin tadi, setelah oksigen bercampur dengan sel darah merah atau hemoglobin, dia akan jadi oksihemoglobin. Jadi oksihemoglobin tadi akan dihantar ke
ke jantung. Okey, jantung daripada kawasan paru-paru ni kan. Okey, jantung tugasnya untuk mengepam darah ya ke seluruh sel badan. Jadi oksihemoglobin tu akan pergi ke seluruh badan dengan laluan dia adalah dia mengikut kapilari darah. Jadi dalam kapilari darah tu yang pergerakannya akan berlaku. Jadi kita tengok di sini apa berlaku pada nombor 4 ni. Okey, apabila darah sampai ke kawasan sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah, oksihemoglobin yang merupakan sebatian yang tidak stabil tadi akan terurai untuk membebaskan molekul oksigen semula dan kembali menjadi hemoglobin. Jadi oksihemoglobin tadi ya, yang oksigen tadi dia akan pecah menjadi hemoglobin, okey, dan juga oksigen. Okey, maksudnya di sini dia akan pecah kembali kepada asal tadi, kepada hemoglobin dan juga oksigen. Okey, seterusnya dia akan pergi ke nombor 5. Apa akan berlaku nombor 5? Okey, nombor 5 ni adalah sel badan. Okey, dalam sel badan, oksigen yang meresap mengoksidakan molekul glukosa kepada karbon dioksida, air dan tenaga melalui proses respirasi sel seperti yang diringkaskan dalam persamaan kimia yang berikut. Okey, jadi sampai sel badan, oksigen tadi akan bercantum dengan glukosa. Jadi apa hasilnya? Hasilnya adalah karbon dioksida, air dan tenaga. Maksudnya kat sini telah berlaku pertukaran antara daripada gas oksigen kepada gas karbon dioksida. Okey. Jadi apa yang berlaku pada gas karbon dioksida? Okey, dia sampai di sini dia bertukar kepada karbon dioksida. Okey, karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel meresap masuk ke dalam kapilari darah dan diangkut ke alveolus untuk disingkirkan semasa udara dihembus keluar. Okey, maksudnya apa tadi? Okey, di sini oksigen tadi bercampur dengan glukosa. Glukosa dia akan hasilnya karbon dioksida, tenaga dan air. Okey, jadi sekarang ni dalam sel badan karbon dioksida pula yang tinggi dia punya kepekatan. Jadi dia diserap kembali ke kapilari darah. Seterusnya kapilari darah yang tinggi kepekatan daripada alveolus, karbon dioksida itu akan pergi ke alveolus. Okey, dan seterusnya akan keluar sebagai udara hembusan. Okey, jadi apakah kepentingan adaptasi struktur alveolus? Okey, adaptasi struktur alveolus telah meningkatkan kecekapan dan memaksimumkan pertukaran gas di dalam badan manusia. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang kita kena tahu yang telah membantu alveolus untuk meningkatkan kecekapan dia dan memaksimumkan pertukaran gas di dalam badan manusia. Okay, yang pertama adalah ciri ketebalan dinding alveolus dan kapilari darah. Jadi kita akan tengok tebal ke ataupun nipis yang bagus. Okay, jadi alveolus dan kapilari darah mempunyai dinding yang nipis, iaitu terdiri daripada satu lapisan sel sahaja. Jadi lapisan alveolus dan kapilari ni sangat nipis. Tebal dia macam satu sel. Sel kan kecil, jadi sangat nipis. Jadi struktur ini memudahkan dan meningkatkan kadar resapan gas merentasi dinding alveolus dan juga kapilari darah. Jadi ciri-ciri yang nipis ni yang ada pada alveolus dan ada pada kapilari darah menyebabkan pertukaran gas ataupun pergerakan gas tu menjadi lebih cekap. Okey, seterusnya ciri yang kedua adalah kelembapan dinding alveolus. Lembap ke bagus, kering ke bagus? Okey, kita tengok. Dinding alveolus yang lembap membenarkan gas respirasi melarut dan seterusnya meresap ke dalam kapilari darah. Jadi ciri-ciri dinding alveolus ni dia adalah lembap. Jadi lagi lembap, lagi
senang untuk gas itu melarut dalam kapilari darah. Okay. Seterusnya, ciri yang ketiga adalah jaringan kapilari yang meliputi alveolus. Jadi alveolus yang mempunyai jaringan kapilari yang padat, dia meningkatkan kadar pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah. Jadi banyak atau padat dia punya jaringan. Jadi bila jaringan tu banyak, dia banyak sambungan-sambungan sel-sel dia, jadi lagi cekap dia untuk meningkatkan pertukaran gas tu. Seterusnya, yang keempat adalah ciri luas permukaan. Jadi dalam resapan ni, permukaan yang luas ataupun yang sempit lagi bagus. Kita pada penerangan dia. Peparu mengandungi berjuta-juta alveolus yang menyediakan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Maksudnya, alveolus ni adalah permukaannya biasa ada luas. Luaslah permukaan dia. Jadi, permukaan yang luas tu lagi menyebabkan pertukaran gas tu berlaku dengan cekap. Okay, ada sebagai tambahan satu lagi, ya, selain pada struktur alveolus, yang tadi yang keempat tu kita dah bincang tentang struktur alveolus. Ada satu lagi faktor lain yang dapat meningkatkan pertukaran gas dalam badan manusia adalah perbezaan kepekatan gas dalam alveolus dan kapilari darah. Jadi semakin besar perbezaan kepekatan gas dalam alveolus dan kapilari darah, semakin tinggi kadar resapan gas antara alveolus dan kapilari darah. Okey, maksudnya kalau kat sini tinggi, kat sini rendah, lagi cepat proses resapan tu berlaku. Kalau sini tinggi, sini rendah, karbon dioksida, nilai dia, perbezaan dia sangat ketara ataupun sangat besar, jadi lagi cepat pertukaran gas tu berlaku. Okey, baik, itu saja untuk 2.2 ya. Seterusnya cikgu akan tunjukkan satu video animasi atau animation berkenaan tentang pertukaran gas antara yang berlaku di peparu, ya, antara gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Okey, boleh tengok video selepas ini. Okey, sekian, terima kasih. Sebelum ini, kita telah belajar laluan udara dalam mekanisme pernafasan dari lubang hidung, rongga hidung, pharynx, larynx, trakea, bronchus, bronchial dan sampai ke alveolus. Terdapat kira-kira 3 juta garis alveolus pada manusia dewasa. Ketebalan dinding alveolus dan kapilari yang nipis memudahkan dan meningkatkan kadar resapan gas merentasi dinding alveolus dan kapilari darah. Resapan gas berlaku dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Udara yang disudut ke dalam alveolus mempunyai kepekatan oksigen yang lebih tinggi daripada kepekatan oksigen dalam darah. Oleh sebab itu, oksigen akan meresap masuk melalui dinding alveolus ke dinding kapilari darah dan ke dalam darah. Sebaliknya, semasa hembusan nafas, dinding alveolus mempunyai kepekatan karbon dioksida yang rendah dan kawasan kapilari mempunyai kepekatan karbon dioksida yang tinggi. Jadi, karbon dioksida akan meresap keluar melalui dinding kapilari ke alveolus. Kesimpulannya, kandungan oksigen adalah lebih tinggi semasa menarik nafas dan kandungan karbon dioksida lebih tinggi pada udara hembusan.